Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anis Afina. Hari ini saya ingin membincangkan berkaitan dengan proposal FYP bab 1 hingga bab 3. Okey, proposal FYP ini mengandungi 3 bab, iaitu bab yang pertama adalah pendahuluan, bab yang kedua adalah kajian literatur, bab yang ketiga adalah metodologi kajian. Okey, sebelum tu, tajuk FYP yang saya buat adalah peneguhan hadiah oleh guru bagi mengatasi masalah tidak melakukan lembaran kerja dalam kalangan murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner di SMK Seri Tanjung Melaka. Okey, kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu bab pendahuluan. Di bab pertama iaitu bab pendahuluan, bagi pengenalan, kita semua tahu bahawa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sesebuah negara dan turut menjadi asas penting kepada individu. Okey, pendidikan dilihat mampu mengubah negara kepada tahap yang lebih baik dari segi peningkatan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Okey, dengan pendidikan, kehidupan manusia boleh berubah dalam sekelip mata sahaja. Okey, pendidikan ni bukan sahaja untuk kita yang normal, tapi juga untuk murid berkeperluan khas. Apa tu murid berkeperluan khas? Okey, Akta OKU, Akta Orang Kurang Upaya 2008 telah menyatakan dengan jelas di mana murid berkeperluan khas ini berhak memperoleh peluang pendidikan yang sama rata tanpa diskriminasi atau dikecualikan. Maksudnya zero reject policy. Normal atau berkeperluan khas, semuanya perlu menerima pendidikan. Okey, tentu sahaja Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib bagi setiap lelaki dan perempuan. Okey, jelaslah kat sini bahawa pendidikan tu sangat penting. Jadi, berdasarkan tajuk FYP saya, untuk masalah kajian adalah masalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner terhadap lembaran kerja yang diberikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Okey, di sini saya membuat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti sikap murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner terhadap aktiviti lembaran kerja sebelum dan selepas peneguhan hadiah. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti pencapaian murid berkeperluan khas masalah pembelajaran slow learner terhadap aktiviti lembaran kerja dengan penggunaan kaedah peneguhan hadiah. Okey, yang ketiga adalah menentukan motivasi yang diterima oleh murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner dengan penggunaan kaedah peneguhan hadiah. Okey, yang seterusnya adalah batasan kajian. Untuk batasan kajian ini, lokasi yang saya pilih adalah SMK Seri Tanjung di Melaka.
Untuk responden pula, responden saya tertumpu kepada guru-guru pendidikan khas yang dipilih secara rawak seramai 7 orang. Okey, untuk responden ni, jantina tidak ditetapkan sama ada lelaki atau perempuan. Secara rawak. So, tak ada penetapan untuk jantina. Okey. Yang seterusnya adalah kepentingan kajian. Kenapa saya buat kajian ini? Yang pertama adalah untuk memberi pencerahan kepada guru tentang kebaikan peneguhan positif yang berbentuk hadiah ini dalam membentuk tingkah laku tidak membuat lembaran kerja dalam kalangan murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner. Okey, yang kedua adalah untuk membantu guru meminimumkan masalah tingkah laku tidak membuat lembaran kerja dalam kalangan murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner. Okey, yang ketiga pula adalah memberi panduan kepada guru yang sedang berkhidmat dan juga sebagai rujukan bagi merangka atau merancang sebarang aktiviti serta pengajaran yang lebih efektif. Okey, yang keempat adalah meningkatkan prestasi pembelajaran murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran slow learner yang tidak membuat lembaran kerja. Okey, itu sahaja 4 kepentingan kajian yang saya lakukan. Okey, sekarang kita masuk kepada bab 2 iaitu kajian literature. Dalam bahagian kajian literature ini, saya telah menyenaraikan beberapa teori. Okey, teori yang saya gunakan dalam kajian saya ini adalah teori Skinner, di mana terbahagi kepada 3 yang saya pilih, iaitu teori pelaziman operan, teori keadaan conditioning, dan yang ketiga adalah teori behavioristik. Seterusnya, kita masuk kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, untuk bab 3 ini, reka bentuk kajian saya adalah reka bentuk kajian yang paling saya rasa sesuai digunakan untuk kajian saya ini adalah kajian berbentuk lapangan. Sehubungan itu, pengumpulan data dibuat dengan menggunakan pendekatan kaedah kualitatif. Okey, untuk kaedah kutipan data pula, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah penyelidikan perpustakaan, kaedah temu bual, dan yang terakhir adalah kaedah pemerhatian. Okey, bagi instrumen kajian pula, kajian ini dijalankan berdasarkan kaedah kualitatif. Terdapat beberapa instrumen atau alat kajian yang digunakan oleh saya untuk mendapatkan data, iaitu pemerhatian dan temu bual yang tidak berstruktur. Instrumen ini dipilih adalah untuk mengukuhkan dapatan kajian yang didapati. Okey, kaedah analisis data saya pula adalah data yang saya perolehi akan saya buat transcription, iaitu ditaip oleh saya dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis. Okey, untuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat, saya membuat transkrip secara verbatim, iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenar diperolehi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.